Kita nak bercakap tentang, tadi diceritakan tentang masa depan belia. Kini juga kita nak cakap tentang belia dan masa depan negara, yang mana kita amat bersahati dengan kehadiran Tuan Haji Muhammad Haswandi Haji Ahmad, Ketua Pengarah Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan I-Lead Kementerian Belia dan Sukan. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ini satu topik yang cukup menarik. Kita nak bercerita tentang cabaran dan pembangunan belia pada masa hadapan. Sudah pastinya belia hari ini pemimpin pada masa depan. Mungkin boleh dikongsikan tentang apakah antara program pembangunan belia yang boleh kita fokuskan ataupun cabaran untuk pembangunan belia pada masa hadapan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih kepada Ismail dan juga Syafiqah dan juga penerbit Selamat Pagi Malaysia di atas kesediaan bersama menjemput kami hadir daripada Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan I-Lead Kementerian Belia dan Sukan. Persoalan yang dibangkitkan oleh Ismail sebentar tadi berkaitan dengan cabaran peranan belia untuk masa hadapan. Dia ada dua frasa penting. Pertama, peranan belia. Kedua, masa hadapan. Bercakap peranan belia ini, kita mesti melihat berkaitan dengan dasar belia Malaysia yang menggariskan 3 elemen penting: meningkatkan keterlibatan belia, kemudian menyerlahkan potensi setiap individu belia, dan yang ketiganya memperluaskan akses kepada bidang keutamaan. Maka hasrat Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan, Menteri Belia dan Sukan, mahu mewujudkan keseimbangan dalam segmentasi umur belia itu sendiri. Kita ada belia awal, belia pertengahan, belia akhir. Yang awal itu dia melihat kepada usia 15 hingga 19 tahun, belasan tahun, 18 tahun, maaf. Dan kemudian belia pertengahan 19 hingga 24 tahun, dan kemudian belia akhir 25 hingga 30 tahun. Dan bila kita bercakap segmentasi umur belia ini, Yang Berhormat Menteri berkehendakkan wujudnya keseimbangan dalam semua domain-domain keperluan berkaitan dengan belia. Iaitu dia berkaitan dengan soal pendidikan, ekonomi, sosial, kesihatan, maupun dalam semua aspek peningkatan kendiri dan lain-lain lagi. Dia tidak boleh oleh kerana belia awal berusia 15, 16, 17, 18 tahun ini kita tak boleh libatkan mereka dalam soal aspek ekonomi. Tak boleh. Belia hari ini kena menjangkaui dalam semua perihal. Soal ekonominya kena arif, soal pendidikan sudah semestinya lah. Dan semua elemen-elemen ini perlu diimbangi dengan segmentasi yang belia awal tadi, belia pertengahan dan belia akhir. Yang akhir pun perlu juga kita titik beratkan juga peranan penglibatan mereka, termasuk belia akhir ini ialah berkaitan dengan institusi kekeluargaan juga perlu diambil kira. Bagaimana mereka berperanan untuk menggalas dalam soal masa hadapan nanti, cabaran yang mereka perlu hadapi. Ketua keluarga lah. Ketua keluarga juga. Menarik tu. Tapi sebelum tu, peranan I-Lead sendiri dalam meningkatkan lagi potensi belia ini bagaimana? I-Lead berperanan dan berfungsi dalam beberapa segmentasi ataupun tugas tanggungjawab. Ditubuhkan pada 12 Mac 2019, kita telah menggariskan sebagai sebuah institut latihan awam. I-Lead mempunyai penekanan berkaitan dengan latihan-latihan yang merangkumi 5 elemen utama berkaitan dengan keusahawanan, kepimpinan, kesukarelawanan, lepas tu berkaitan dengan kenegaraan dan juga pembentukan watak jati diri. Itu antara peranan besar I-Lead sebagai Center of Excellence. Maka kita akan mengendalikan pelbagai program, kursus kerjayanya, kursus kepimpinannya, kemudian kita akan juga melakukan program-program berkisar kepada persoalan pembentukan jati diri, prinsip rukun negara, soal kesedaran, bagaimana kita nak inspirasi 1970 ini dibangkitkan. Semua latihan-latihan ini kita terapkan, kita berikan, kita garapkan dalam pelbagai skala ataupun bentuk program yang menyeluruh bagi pembangunan dan peningkatan belia itu sendiri. Itu juga banyak menyentuh kepada hasrat oleh Yang Berhormat Menteri tentang dasar belia yang juga untuk kita membangunkan dan juga mengaspirasikan belia supaya mencapai kecemerlangan bukan sahaja pada hari ini tetapi juga pada hari esok. Ini satu peluang yang cukup baik kerana Tuan Haji tadi menyentuh tentang peluang pekerjaan, kepakaran dan juga pelatihan. Bagaimana ia boleh memungkinkan satu ruang pekerjaan dan juga ruang kemahiran yang lebih baik untuk para belia juga khususnya. Baik, kalau kita bercakap soal nak membina kemahiran, seterusnya kepada mencipta peluang pekerjaan, kita di I-Lead kita ada pembentukan modul-modul yang tersendiri. Contohnya kami di kluster kerjaya, kita akan ada program berkaitan dengan seminar kerjaya. Dan dalam masa yang sama, program-program kita ini menjurus kepada tahap, level ataupun
tahap takar-takar peningkatan program. Kita ada soft skill, kita ada kemahiran-kemahiran yang dibentuk yang mungkin dapat secara teoretikal di universiti, tetapi bila keluar kita memberikan garapan tambahan, nilai tambah kepada belia tersebut. Sama juga dalam semua aspek, dia tidak semestinya soal kerjaya ni kita cakap berkaitan dengan di sektor awam ataupun swasta, malah kita ada juga kursus di bawah kluster modal insan berkaitan dengan kursus pengamal kerja belia, kursus pengamal kerja sukan, yang mereka ni bekerja dengan NGO, terlibat dengan NGO, terlibat dengan sukan. Dan program-program ini sebenarnya dia ada level, tahap 1, tahap 2, tahap 3, supaya kefahaman mereka ini menyeluruh dan dia tidak habis setakat hari ini. Kemudian ada persoalan, apakah seterusnya? Ada lagi dan ada lagi penyediaan berterusan. Sebelum kita mendalami lagi mengenai topik hari ini, secara dasarnya bersediakah belia kita pada masa kini untuk memimpin negara pada masa hadapan? Kalau saya menjawab persoalan tersebut, saya kata bersedia dan noktah akan menjadi tanda tanya. Betul ke bersedia ni? Jadi, betul. Nak membina belia untuk persediaan memimpin negara masa hadapan, maka ada banyak perkara yang perlu diambil kira. Bagaimana melahirkan belia yang bermaklumat, belia yang berwawasan, belia yang berketerampilan, malah sampai kepada satu tahap komunikasi belia itu pun perlu diambil kira. Bagaimana perungkapan ucapan. Cerita pasal komunikasi ini, ada satu kisah kajian di kalangan mahasiswa melihat perbezaan komunikasi belia dan juga pelbagai generasi termasuk usia emas. Di satu kawasan pendalaman ni ditanya satu makcik ni, apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi? Hari ini komunikasi kita ada telefon pintar, kita ada perhubungan secara WhatsApp dan sebagainya. Makcik itu jawab apa? Zaman makcik komunis tak kasih apa-apa pun. Untunglah hari ini komunis nak kasih telefon, nak kasih. Maksudnya kesalahfahaman soalan komunikasi, aras bahasa. Jadi semua ini perlu diambil kira. Menjawab persoalan adakah bersedia atau tidak, nak ataupun tidak, belia mesti bersedia. Dan saya yakin belia sudah bersedia. Termasuklah persoalan pindaan Perlembagaan Persekutuan berkaitan dengan Perenggan A Fasal 1 Perkara 119 Perlembagaan Persekutuan merujuk kepada umur seseorang warga negara yang layak mengundi diturunkan 21 kepada 18 tahun. Dan dalam masa yang sama juga, pindaan Perlembagaan Persekutuan Perenggan B Perkara 47 Perlembagaan Persekutuan menurunkan umur layak untuk menjadi ahli Dewan Rakyat, untuk jadi yang berhormat di Parlimen, diturunkan daripada 21 hingga 18 tahun. Maka ini menggambarkan kesediaan kerajaan. Kerana apa? Kerana belia telah bersedia. Belia hari ini telah merentasi dalam satu segmentasi, ataupun kita menjawab melihat kepada mereka telah berada dalam satu lampangan yang sebenarnya boleh diangkat pada satu aras kehidupan yang lebih tinggi. Mampu. Dan kita di AILID menggariskan pelbagai program yang membentuk kepada persediaan tersebut. Termasuklah antara program khusus kita ialah Rukun Negara @Belia. Untuk belia awal, pelajar di sekolah, pra-universiti, tingkatan 6, TVET, mahasiswa, belia komuniti, NGO. Ini semua merangkumi, termasuk juga eksekutif muda dan sebagainya. Kita adakan program berkaitan dengan pembangunan literasi pengundi muda supaya mereka faham hak mereka dalam untuk membina, membentuk demokrasi sebuah negara. Ini perlu diambil kira. Dan kolaborasi kita dengan Akademi Pilihan Raya sudah semestinya perlu dijalin kaitkan supaya mesej, kesedaran, kempen, kefahaman ini dapat disampaikan dengan jelas. Tuan Haji, saya suka untuk menyentuh apabila kita cerita frasa belia hari ini adalah pemimpin hari esok mungkin sudah tidak boleh diguna pakai, kerana belia hari ini adalah pemimpin hari ini dan juga pemimpin untuk hari esok dan hari-hari seterusnya. Maka dalam hal ini bukan saja belia itu perlu dilatih untuk memimpin golongan yang seangkatan dan sebaya dengannya, tetapi belia juga perlu dipimpin dan juga dilatih untuk memimpin mereka yang lebih dewasa ataupun golongan yang lebih berusia. Jadi bagaimana dalam hal ini kita meletakkan satu pengasimilasian antara kepimpinan belia itu dalam kepimpinan pada golongan dewasa dan golongan yang lebih berusia? Baik. Menjawab soalan itu, sebenarnya kita faham bahawa hari ini belia mampu berperanan bukan untuk mengurus diri mereka sendiri, malah mereka juga mampu untuk mengurus masyarakat luar pada lingkungan usia yang jauh lebih tua daripada mereka. Penglibatan belia pada hari ini sebenarnya kalau kita tengok mereka dengan pelbagai penubuhan NGO
pertubuhan bukan kerajaan di kalangan belia, yang mana kalau kita ketahui semua ini bukan saja dalam bentuk skop objektif fungsi mereka hanya sekadar dalam lingkungan belia. Malah banyak dah NGO hari ini yang telah dilibat uruskan, dikendalikan dengan program-program yang menjangkaui umur-umur mereka. Dalam kita tengok bagaimana belia berperanan. Hari ini kalau kita tengok ada pelbagai program-program ketika waktu pandemik, belia berperanan dan berfungsi melihat kepada keperluan masyarakat di luar, memberikan saranan-saranan kepada pemimpin-pemimpin negara. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan yang belia hari ini sudah bersedia untuk mengurus bukan saja golongan belia, malah negara ini. Banyak idea-idea dan juga saranan-saranan positif yang telah disalurkan oleh belia melalui NGO dan sebagainya, dan saranan ini diangkat oleh kerajaan, diambil oleh kerajaan untuk dilaksanakan. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan yang belia ini telah mengurus dan mengendalikan bukan saja dalam lingkungan belia, sebaliknya menjangkaui soal negara pun mereka berperanan. Baik, bila kita bercakap belia akan memimpin negara pada masa hadapan, pastinya kita akan berkaitkan dengan ekonomi negara juga. Bila kita bercakap mengenai ekonomi naik turunnya berkaitan dengan macam sekarang kita ada isu ataupun krisis kesihatan. Juga kita akan ada krisis politik di situ. Kewajaran subjek politik itu kita terapkan daripada pendidikan awal. Betul. Bagaimana? Pada saya dan kita juga di iLead, kita melihat perkara itu mesti. Harus. Dia tidak boleh. Tadi saya dah beritahu tentang pindaan Perlembagaan Persekutuan, kelayakan mengundi dan kelayakan untuk menjadi ahli yang berhormat, ahli Dewan Rakyat yang daripada 21 kepada 18 tahun. Mustahil pada usia 18 tahun baru nak berikan didikan. Syafiqah Ismail pun sedia maklum, kita dulu masa sekolah rendah masuk darjah 1, ujian penilaian pertama kita ialah ketika darjah 6. Betul. 6 tahun kemudian kita masuk tingkatan 1, peperiksaan pertama kita ni analogi dia ialah pada kita tingkatan 3. Maknanya bukan masuk darjah 1 terus diuji. Bukan masuk tingkatan 1, bukan masuk darjah 1 terus diuji. Ada satu tempoh persediaan. Sebab itu menjawab soalan Syafiqah tadi, kita seharusnya menyediakan ruang kepada belia ini pada tempoh lebih awal. Kesedaran, pendidikan, literasi politik itu perlu diberikan pada tempoh usia yang awal. Seharusnya mungkin 15-16 tahun. Tetapi memenuhi objektif dan fokus yang khusus. Itu yang kita nak kena sedarkan, bahawa bukan satu kesalahan. Malah literasi politik ini terkandung dalam prinsip rukun negara. Keluhuran perlembagaan yang perlu difahami. Maka dari usia awal ni perlu kita terapkan. Jangan nanti tiba-tiba 18 tahun itulah baru nak diberikan kesedaran. Terkejut. 18 tahun tu juga dia nak bertanding pula dekat dalam pilihan raya negara yang mereka belum bersedia pada ketika itu. Tapi hari ini saya tegaskan sekali lagi, beliau memang sudah bersedia dan kesedaran lebih awal lagi perlu dititik beratkan. Saya suka untuk mengimbau kembali sejarah apabila Muhammad Al-Fatih seawal usianya 18 tahun telah pun memimpin angkatan tentera untuk menentang angkatan tentera Konstantinopel, dan ini satu digambarkan sebagai salah satu daripada aspirasi dan juga inspirasi untuk kita membawa belia itu untuk memimpin sebuah negara ataupun sebuah ketumbukan politik contohnya. Cuma persoalannya tentang pendedahan yang diberikan itu, ilmu yang diberikan itu juga perlu bermanfaat dan perlu berguna seawal daripada kecil lagi. Maka dalam hal ini ilmu-ilmu dan juga informasi yang bermaklumat itu bagaimana untuk kita mengasingkan antara informasi yang boleh memberikan dampak kepada para belia atau informasi yang sekadar picisan semata-mata. Okey, baik. Boleh kalau kita mengambil kira soal bagaimana kejayaan Sultan Muhammad Al-Fatih dalam seusia awal, usia kecil lagi. Ayahandanya telah memberikan latihan pengajaran dengan pelbagai guru-gurunya, murabi mursyidnya. Itu semua melihat kepada satu bentuk fokus pembangunan pendidikan sehingga beliau menjadi seorang pemerintah agung yang cukup hebat, pemerintah yang cukup hebat. Jadi dalam persoalan beliau hari ini dan juga berkaitan dengan penyampaian ilmu, soal pendidikan berkaitan literasi politik, apakah yang mana satu yang perlu diambil kira, yang terbaik, yang perlu diadunkan, yang disesuaikan. Saya beranggapan bahawa perkara ini sebenarnya ada dalam silibus pengajian khusus. Contohnya pada peringkat hari ini di tingkatan 6 ada pengajian am. Tetapi kalau kita
kita boleh turunkan dalam usia yang lebih awal, dia adalah menjadi sesuatu yang lebih baik. Silibus tingkatan 6 ini diturunkan dalam usia mungkin tingkatan 4 dan 5 dan kemudian pembelajaran kesedaran ini merangkumi kepada semua aspek belia. Kita yakin dan percaya kerajaan sedang dalam mengambil kira sebab telah bersetuju kita turunkan dan mendapat kelulusan parlimen usia kelayakan mengundi yang baru diperoleh pada pindaan 2019, maka semua telah digerakkan sekali, termasuklah dari soal pendidikan secara formal supaya belia-belia ini akan turut terlibat dalam usia awal sebab perkiraan umur belia awal ini tadi yang saya katakan tadi 15 tahun, 16, 17, 18 tahun. Maka dari sudut itu kesedaran perlu diberikan. Dan AILID kita juga bersedia dengan semua rakan-rakan strategik kita dalam menyampaikan kempen kesedaran kefahaman termasuk ilmu-ilmu yang bersifat secara formal yang perlu sebenarnya wajib belia fahami dan ketahui serta hadam dan laksanakan. Baik, jika tadi kalau Ismail menyentuh mengenai Al-Fatih, tapi kita memang tahu susu galonnya memang berkepimpinan semuanya. Betul. Kita lihat pada trend pada masa kini, kemunculan influencer di kalangan belia ini. Betul. Kalau kita tengok di media sosial mereka sudah ada 2-3 juta pengikut. Bagaimana sebenarnya kita boleh menggunakan mereka ini, platform yang telah mereka ada untuk bersama-sama membawa seluruh belia di Malaysia ini untuk ke arah yang lebih baik? Bagaimana? Okey, baik. Kita di AILID sendiri dalam rangka untuk melaksanakan program-program dan bual bicara yang bersifat santai bersama dengan kumpulan-kumpulan influencer tadi dalam media sosial ni tadi, memang kita tahu pengaruh mereka dan kita tengah cuba mengenal pasti siapa-siapa yang boleh untuk turut sama menjadi jurucakap, jurubicara bagi menyampaikan mesej tersebut. Pengacara kami dua ada. Itu sudah semestinya lah. Besar tapak tangan mungkin stadium Bukit Jalil lah sebab tu KBS punya kita sadar kita berikanlah kalau boleh Syafiqah dan juga Ismail nak turut terlibat bersama kerana sebenarnya kesedaran itu perlu dan penglibatan influencer perlu. Kita juga akan cari dan juga kita dapatkan atau kita kenal pasti tokoh-tokoh di kalangan belia ini yang mempunyai credibility untuk turut sama bercakap dalam soal ini, kesedaran ini. Maka penglibatan belia ini memang perlu dilibatkan dalam semua elemen, termasuklah mereka-mereka yang mempunyai pengaruh dalam media sosial hari ini. Betul. Satu kesimpulan yang menarik juga, dan di mana boleh mendapatkan maklumat berkenaan apa yang ditawarkan oleh AILID? Okey, baik. Pertama kita ada Facebook AILID. Boleh layari Facebook AILID dan dalam masa yang sama kita juga boleh menyelusuri pelbagai program kita. Kita ada pelbagai program bual bicara secara live dan boleh dihubungi. Senang nak cari dalam kita punya laman web kita, laman sesawang kita dan juga Facebook kita AILID. Ada pelbagai program-program yang kita maklumkan, kita salurkan kepada belia. Satu perkongsian yang baik. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Haswandi Haji Ahmad, Ketua Pengarah Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILID, Kementerian Belia dan Sukan. Saya sebenarnya suka untuk mengungkap kembali seorang pemimpin ulung Indonesia pernah menyatakan, berikan aku 10 orang pemuda maka akan ku gegarkan dunia. Maka itulah peranan beliau untuk pembangunan masa harapan. Baik Syafiqah, kita akan berehat seketika. Ya, kita akan kembali semula dalam Selamat Pagi Malaysia, jadi jangan ke mana-mana.